Okey. Alright, okay. Pukul 3 ni nanti ada quiz So bersiap sedialah. Ada quiz tak silap saya 20 markah. 20 markah saja. So jawab ada 20 soalan, jawab soalan-soalan quiz tersebut lah. Okey, template nanti saya edarkan pada dalam grup WhatsApp dan gunakan link quiz tersebut lah, KPF link quiz. Dia tulis link quiz KPF 4023. Yang itu membawa markah 20%. Ya, kemudian satu lagi saya ingatkan, 20% ialah forum. Lagi 20% ialah pembinaan modul. Baik. Bagi pembinaan modul ini, okey. Right. Bagi pembinaan modul ini nanti saya updatekan, ada orang tanya saya lah macam mana template dan sebagainya. Okey. Baik, yang itu nanti saya akan edarkan pada tuan-tuan dan puan dan sekalian lah. Sebenarnya template tu sama juga dengan seperti template yang lepas-lepas lah. SEM lepas. Cuma kali ini dia fokus kepada ikut kumpulan masing-masing. Oleh kerana kita ada 9 kumpulan saja. Betul Ustaz? Ketua kelas? Ustaz apa lupa. Ustaz Wan bukan Ustaz Wan ke kelas ketua kelas? Ustaz Akil. Ha? Ustaz Akil. Ketua kelas. Ustaz Akil lah. Oh, Ustaz Wan kumpulan lain. Ustaz Akil lah, okey. Ustaz Akil betul? Berapa ada 9 kan? Okey, so 9 kumpulan tu mengikut uh, uh, pilihlah mana-mana yang tak buat silakanlah. Saya akan tetapkan masing-masing lah ikut kumpulan. So dia akan ikut macam melengkapkan modul macam KPF itu lagi lah. Melengkapkan modul tersebut and then uploadkan perkara-perkara tersebut lah. Okay. Baik, so yang itu nanti kemudian anda kemas kini lah. Alright, okay. Baik. So modul ada 20 modul 20 markah, quiz 20 markah, quiz petang ni. Yang itu anda bacalah mana-mana nota yang telah diedarkan ke apa ke dan sebagainya, insyaAllah. Dan soalannya lebih kurang berbentuk nota-nota kurikulum yang SEM lepas pun boleh pakai juga. Alright, okay. Baik, ada soalan setakat ni? Objektif ke subjektif, Prof? Objektif. 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 Okay. Alright, okay. Semua dah tengok dalam kita punya kita punya nota semua dah dapat 1 sampai 12 sekarang ni. Sudah. Okay. Semua dah boleh akses lah. Okay. Alright, okay.
Right, okay. Hari ni ada siapa-siapa nak present? Kumpulan mana nak present? Present untuk tajuk 1, tajuk 2. Mana-mana nak present silakan. Assalamualaikum sir. Ya, Prof. silakan. Ha, Kan Prof ni saya rasa kan sebenarnya kami nak minta maaf dulu sebab sebab kami confused sebenarnya yang tajuk-tajuk untuk kumpulan-kumpulan tu. Jadi yang kan kumpulan 1 bab 1, kumpulan 2 bab 2, kumpulan 3 bab 3. yang berdasarkan buku pengurusan kurikulum milik darjah tu ke sir? Ya. Oh, macam sebenarnya kami pun tak ada buat persediaan sir sebabnya confused, tak faham. Kami minta maaf. Confused.com. Ah, Alright, okay. Tak apa. Kan masa pertemuan kita yang kedua tu hari kan kita dah set dah kan, dah senarai kumpulan pun dah ada kan, kumpulan 1, kumpulan 2. Ya. Yeah. So pembentangan based on kumpulan-kumpulan tersebut tu lah. Kan ada nama kumpulan kurikulum dalam bilik darjah, kumpulan 1 Mustafa, betul Mustafa Hafizatul Hanani dan juga Nurul Insyirah. Kan? Nani betul Betul. 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 So, itu kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. So pembentangan based on yang tu lah secara ringkasnya. Okay. Baik. Okay, tak apa, tak masalah. Sekarang ni nanti kita adjust sikit pembentangan tersebut dan kita akan kalau macam tu kita pergi kepada kita ada sampai kumpulan 9. Kita ada kumpulan 9 kumpulan, so mana 9 perkara akan dibentangkan dalam tu. So kita hari ni kita pergi pada kuliah nombor 10 lah. 10 iaitu kalau tak salah saya kalau macam tu saya akan bincangkan pada kuliah nombor 10 lah. Yang apa tu yang lain tu nanti akan kita tengok pembentangan dia macam mana. Pembentangan dia mungkin secara atas talian ke apa ke dan sebagainya, ataupun besok kita buat pembentangan, tengok macam mana. Right, okay. Boleh Boleh. Okay. Ini semua duduk kat rumah Kalau bertemu dah boleh jumpa dah Tapi apakan daya lah. Right, okay. Kena ada dalam kereta lagi Mio? Ustaz Mio? Ya. Dalam kereta? Tak ada lah. Alright, okay. So saya present kita pergi pada kuliah yang ke-10 lah iaitu perbezaan perubahan dan kurikulum dan juga perubahan inovasi dan juga kurikulum. Kalau kita tengok kepada kalau kita perhatikan kepada kita punya jadual spesifikasi ujian okey, soalan esei akan ada juga dalam unit 10 ni betul tak? Sekejap saya cek balik. My guru sikit sebelum kita beritahu.
Okey, betul. Okey, my guru. Uh, Prof, nak tanya, kuis Ah. petang ni cover chapter apa? Cover chapter apa? Okey, siapa boleh jawab RM10? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Tengok dekat JSU. Siapa cakap tu? Lupa. So, jawapan dia, petang ni quiz cover apa? Okey, baik. Sekali lagi. Tengok pada penilaian khusus ni. Yang ada tulis perkataan K tu, quiz, quiz 1. Ini soalan-soalan lah. K, ni semua soalan, nampak? Tajuk nombor 1 sampai nombor tajuk 1 sampai tajuk 6. Yang itu semua ada soalan quiz. K ni maknanya ada 1 soalan, ada 4 konsep dan juga pengertian kurikulum ni semua ada 7 soalan objektif, ada 5 soalan, 4 soalan. Okey. Yang berikutnya nanti untuk 9, 10, 8 dah ada dalam forum. Okey. 9 yang akan keluar secara esei, 10 juga akan keluar pada esei, kemudian 12 pun akan ada keluar pada esei. 8 bahan benda. So yang ini final exam yang kuning ni. So jadi dengan kata ringkas, nanti daripada soalan objektif ini, daripada 4 ini, sama ada jawab semua sekali, ataupun pilih 3 macam itulah. Okey. Faham Jadi based on berdasarkan kepada JSK ni, JSU, yang ini dipanggil JSU sebab dia fokus pada ujian, jadual spesifikasi ujian. Yang anda buat dalam KPD 4046 tu dia dipanggil sebenarnya JSK, jadual spesifikasi kandungan. So ada perbezaannya lah. Yang ini untuk menentukan item-item ujian yang anda buat itu hari dalam KPD 4046 itu adalah daripada kandungan, iaitu based on tajuk-tajuk yang ada, sama juga tajuk-tajuk yang ada. Kemudian ada domain yang kita hendak berikan perhatian. So ini juga merupakan satu contoh jadual spesifikasi kandungan yang kita perlu buat. Kemudian dalam so itu secara ringkas dan makluman dia. Jadi bagi menjawab soalan apa tu Ustazah siapa tadi? Lupa. Ustazah apa? Siapa tanya tadi? Hafizah tu. Ustazah Ustazah Nusaibah. Nusaibah okey, Nusaibah lama tak buka ni, nama tak nampak muka lah. Okey. Jadi untuk soalan esei, untuk soalan objektif hari ni, nanti baca kuliah 1 sampai kepada kuliah 6. So itu soalan-soalan objektif lah. So kalau nak cari jawapan, cari jawapan dalam topik-topik tersebut. Okey. Itu secara ringkas je lah. So penyelaras dalam kursus ini sebenarnya dia satu perkara yang sangat penting, ialah dia memperkenalkan bagaimana kita nak gunakan, bagaimana kita nak selaraskan penggunaan antara jadual spesifikasi ujian tersebut dengan elemen-elemen ujian yang kita nak buat. So kalau keharapan nanti bila anda nak membina soalan, kalau boleh guna contoh yang dibuat oleh penjelas kursus kurikulum bilik darjah dan KPF ni lah, sebab Cik Zaini dan untuk sebab khusus kurikulum ni dia sebenarnya memang bagaimana kita nak mahir dalam bidang tersebut lah. Okay. Right. Okay. So itu elemen kalau bagi nak menjawab soalan tadi lah. Right. Okay. Ada soalan lain lagi nak tanya? Tempoh masa dia berapa, Prof? Tempoh Sejam. masa untuk jawab. Sejam.
Saya tanya saya ni. Dia akan ada email, ada link nantilah. Anda boleh jawab link tersebut lah. Cuba tengok dalam announcement dah keluar kot. Sekejap My Guru. Announcement. Tak ada. Walau apa petang bersedialah pukul 3 pukul 3. Alright, okey. Alright, okey, next. Boleh Ada soalan lain? Kalau tak ada kita pergi pada unit yang ke-10 iaitu perubahan dan juga inovasi kurikulum bidik ajar. Baik. Sekarang ni kita tengok perbezaan antara perkataan perubahan sebelum kita pergi jauh lah. Dalam kurikulum kita perlu ada elemen kita perlu bezakan antara perubahan dengan inovasi lah. Baik, secara ringkas sebelum kita mulakan ni lah, siapa boleh bezakan antara perubahan dengan inovasi? Apa beza perubahan dengan inovasi? Perbezaan antara perubahan dengan inovasi. Perubahan satu benda lama tukar kepada benda perkara yang baru. Kalau inovasi, perkara yang lama tu diubah sesuai dengan waktu yang sekarang tu. Benda tu. Okey, bagus. Satu cadangan yang baik. Lain? Perkataan fakulti tu betul tak? Gambar saya tu. Ejaan dia ke terbalik? Terbalik. Terbalik Okay. Mirror lah kot. Ini? Dah okey dah. Betul. Okey alright, okey. Alright, okey. Kalau macam tu betul lah tu. Betul. Boleh Alright, okey. So ini tulisan saya betul lah. Alright, okey. Macam mana tadi Syikin? Lupa lah. Perubahan tu, benda yang lama, satu-satu perkara yang lama tu kita tukar pada yang baru, berubah pada yang lebih, yang lain lah. Kalau inovasi tu, yang lama tu kita ubah suai. Bagi sesuai. Ubah suai. Kalau dia tu ubah suai, namanya ubah suai, bukan inovasi. Dia mencipta benda yang tu, dia macam kalau mesin basuh, mesin basuh semi auto, dia inovasi kepada auto macam tu. Benda yang sama. Benda sama tapi jadi kata. Ya. Okey, analogi. Kau ada kat mana ni Syikin? Kat rumah. Okey. Alright, okey. Tak apa. Alright, okey. Bagus, itu satu idea betul. Analogi tu betul. Tapi dia term tu kurang tepat lah. Okey, kurang tepat. Bukan kata tak tepat, tapi kurang tepat. Tepat juga tapi kurang. Okey, next. Siapa lagi bagi idea? Perbezaan antara inovasi dan juga perubahan. Dan agak hampir-hampir tu. Doktor. Silakan. Inovasi ini memerlukan satu daya intelek untuk membuat satu-satu benda tu jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Yang mana tu yang lebih baik tu? Maksudnya dia memerlukan satu penelitian, satu kajian, itu inovasi. Kalau buat analogi, kalau kita analogikan apa tu, analogi macam mesin basuh tadi, lebih kurang macam tu lah. Mungkin dulu kita masak guna dapur kayu, sekarang ni guna dapur elektrik. Adapun perubahan ni tak tertakluk dengan satu kajian. Maksudnya benda tu berubah mungkin disebabkan masa ataupun disebabkan faktor tempat tu.
Hmm. Contoh macam apa, batu berubah. Batu tu berlekuk disebabkan apa? Sebabkan angin ataupun air, kesan Okey. air. Itu perubahan. Okey. Inovasi? Inovasi yang seperti mana yang saya sebutkan tadi lah. Dia memerlukan satu apa? Satu kajian, satu usaha yang memerlukan daya intelek untuk kita ubah dia jadi lebih baik. Okey, alhamdulillah ada konsep tu dah hampir tepat dah tu, dah tepat dah. Hampir tepat dah. Itu sajalah. Alright, okey, alhamdulillah. Baik. Sekarang ni kalau kita tengok inovasi kat luar konteks pendidikan. Sekarang cuba kita masuk dalam pendidikan pula. Macam mana, apakah yang dikatakan perbezaan antara perubahan dan inovasi? Dapat settle konsep ni, yang lain semua senang lah. Silakan. Siapa nak bagi bezakan? Tadi betul lah konsep tu dah betul yang kata Ustaz Hairul tadi betul. Apa tu siapa tadi? Nama dah hilang Ashiking. Ashiking okey. Steady King. Ashiking. Bagus lah. Alright, baik. Konsep tadi betul dah betul dah. Tepat. Ya, iaitu ada elemen yang diketahui lah. Itu kehidupan di luar. Sekarang cuba kita kaitkan dengan kehidupan dalam pendidikan, konteks pendidikan. Siapa boleh beri contoh? Siapa boleh bagi contoh? Kalau Prof, Konsep tu dah yang tadi hampir tepat dah boleh. Sekarang kita nak masuk dalam pendidikan pula. Okey, silakan. kalau inovasi dalam pendidikan ni contohnya dari segi IT kot. Teknologi. Okey, macam mana? Contohnya dari teknologi, dulu kita hanya belajar dulu tak adalah teknologi seperti pelbagai aplikasi sekarang lah yang membantu menjadi alat bantu untuk murid. Sekarang ni banyak aplikasi untuk bantu murid ketika belajar contohnya. Contohnya kalau kita nak jadi guru yang inovatif, kita kena gunakan alat bantu mengajar ni iaitu komputer dan sebagainya untuk membantu kita menyelesaikan setiap tajuk dalam pelajaran tu lah. Inovasi. Okey, baik, itu satu idea. Bagus. Lain? Dalam konteks pendidikan kita macam mana yang dikatakan sebagai inovasi tadi? Mungkin perubahan teknik mengajar lah, Doktor. Dulu kita mungkin menggunakan guru-guru banyak menggunakan kaedah berpusatkan guru. Sekarang ni dah ada kaedah berpusatkan pelajar. Jadi itu satu bentuk inovasi lah. Okey, bagus. Idea tu ada. Kalau macam anda ni, macam mana sekarang ni? Kalau kita dari segi pengajaran lah, kalau kita masuk dalam kelas tu, macam mana yang dikatakan sebagai inovasi tu dalam pengajaran-pengajaran? Cuba tengok balik pada tugasan katalah kita ambil kepada dalam kelas lah, kita kan ada buat tugasan KPD kan, 4046 kan. Apa elemen, kat mana letaknya elemen inovasi anda tu? Nak beritahu. Dalam tugasan KPD sebenarnya ada, tapi kat mana letaknya inovasi tu? Kau dah buat belum tugasan KPD 4046? Dah kan? Khusus, saya nak beritahu lah secara keseluruhan, semua kursus yang kita belajar ni, dia punya jantung dia berada pada kursus KPD 4046. Apa yang kau buat itu melambangkan kefahaman anda dalam apa yang kita bincang dalam kurikulum, apa yang kita bincang dalam pentaksiran, apa yang kita bincang dalam teknologi, semuanya terletak dalam tugasan anda bagi KPD 4046. So dalam kurs 4046, kat mana letaknya inovasi? Kat mana letaknya inovasi? Ini saya nak kaitkan dengan kursus kita yang lain. Tadi konsep tadi dah betul lah, simple tu. Okey, tak apa. Ada siapa nak jawab?
Ni kalau jumpa kat ni, kalau berjumpa ni aku dah suruh berdiri kan tengah lah. Ada siapa tanya kau? Senyap Okey, tak apa. Selepas penerangan ini, saya harap nanti lepas ni, habis saja penerangan ni, beri saya contoh inovasi dalam KPD 4046. Boleh Nanti okey. Tak apa. Kita pergi pada nota yang ini. Saya beri contoh simple, mudah je lah. Inovasi ini benda yang sama juga. Ingat benda yang sama. Perubahan adalah satu perubahan dari total lah. Dari segi secara keseluruhan akan berlaku banyak perubahan. Perubahan. Tetapi inovasi ini satu saja elemen yang penting, iaitu ada peningkatan kualiti. Peningkatan kualiti. Itu penting. Adanya berlaku peningkatan kualiti. Yang itu sangat penting. Macam tadilah, walaupun ada macam kalau kita ambil contoh pemisi basuh, ada semi automatic lah dan sebagainya, itu ada dia berlaku peningkatan kualiti. Daripada semi auto kepada auto, itu ada inovasi kat situlah. Okey. Proses masih sama, tetapi ada peningkatan kualiti. Jadi dalam konteks ini, apabila inovasi, dia melibatkan peningkatan kualiti. Kualiti itu menjadi lebih baik. Yang itulah dikatakan sebagai inovasi. Kalau sama je, itu tidak dianggap sebagai inovasi. Kalau berlaku perubahan secara total, kalau dulu katakanlah kita gunakan perubahan dari segi kurikulum lama, KLSM, yang saya belajar, saya belajar dulu gunakan. Semasa saya belajar, saya gunakan kurikulum KLSM. Kurikulum lama lah. Of course, bila ada baru, tentu ada lama. Yang itu anda semua arif lah. Kalau ada baru, bermakna ada lama. Okay. So, sama juga. Lepas tu kita ada KBSM, nama kurikulum baru. Kurikulum baru sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Iaitu, mungkin anda terlibat jugalah. Itu sekitar tahun 1986, 89 dan sebagainya. Itu mula KBSM baru. Tetapi baru tak baru juga. Lepas tu ada berubah, ada lagi perubahan kurikulum. So yang itu berlaku perubahan kurikulum secara total. Itu dikatakan perubahan. Tetapi dalam kurikulum kita, kalau innovation tu, dia meningkatkan kualiti. Contoh dalam kurikulum kita, kaedah pengajaran sama, kita menggunakan pendekatan masterly dalam pendekatan konstruktivism lah, sama je pendekatan dia. Tetapi inovasi di mana berlaku? Contohnya, kementerian memperkenalkan penggunaan pembelajaran pendekatan abad 21. Yang itu dikatakan sebagai inovasi. Meningkatkan kualiti tersebut. Jadi pendekatan abad 21 adalah inovasi kepada kaedah pengajaran-pelajaran yang ada. Biasanya kita gunakan mastery learning ataupun kita gunakan konstruktivism dan sebagainya. Tetapi bila adanya memperkenalkan pendekatan abad 21, yang itu dianggap sebagai inovasi dalam pengajaran, inovasi dalam kaedah, inovasi dalam pedagogi. Contohnya itulah. Alright, okey. Dan biasanya inovasi ini dikaitkan dengan teknologi. Tetapi macam saya cakap tadi, bukan setakat hanya teknologi yang macam ada tadi rakan anda cakap, penggunaan teknologi itulah ini dan sebagainya di dalam pengajaran-pelajaran. Bukan setakat hanya penggunaan teknologi saja, tetapi macam saya bagi contoh tadi, pendekatan-pendekatan lain, pendekatan dalam pengajaran, pendekatan abad ke-21, teknik-teknik pengajaran yang lain, itu juga dianggap sebagai inovasi kerana struktur kurikulum tak berubah, pendekatan tak berubah, kaedah pengajaran kita tak berubah, tetapi kita laksanakan beberapa konsep inovasi ataupun pendekatan baru yang dipanggilkan sebagai inovasi untuk tingkatkan kualiti. Tak kisahlah kualiti apa pun sekarang dia akan menjadi kualiti menjadi lebih baik.
Itu dia dianggap sebagai inovasi. Boleh Faham? Secara ringkasnya lah dapatkan konsep tersebut. Okey. Kalau faham, ada soalan nak tanya? Ni belum start lagi, belum pergi pada kuliah lagi ni. Silakan, ya share. Seronok suka tak tidak boleh jadi kriteria inovasi. Peningkatan kualiti tu boleh. Peningkatan kualiti. Perlu ada peningkatan kualiti. Seronok tu boleh tapi dia berkaitan dengan effectiveness lah, motivasi pelajar ke dan sebagainya, tetapi kena ada ukuran. Kena ada ukuran dia. Faham Kena ada ukuran dia. Setakat seronok saja tak boleh, tetapi seronok dalam masa yang sama berlaku peningkatan skor dia ke, ataupun peningkatan pencapaian murid, ataupun peningkatan motivasi dia. Kena ada ukuran, ada skor. Okay. Boleh ada kualiti naik lah. Itu penting. Kalau dekat sekolah, senang cerita, ada berlaku peningkatan pencapaian murid. Berlakunya peningkatan pencapaian murid. Okay. Daripada tahap 1 ataupun kalau katakanlah daripada band 4 kepada band 5 macam tu. Ada peningkatan. Baru dianggap sebagai inovasi. Bisa Faham Nah, itu secara ringkas saya beri gambaran konsep dan benda ni lah sebenarnya akan diberikan fokus perbincangan untuk kuliah yang ke-10 ni. Baik. So, kita pergi kepada... Ada soalan lain? Tak ada. Alright, okay. Kalau tak ada, senyap tu bermakna tak ada lah tu. Baik. Ini perubahan dan juga inovasi kurikulum. Untuk tujuan untuk topik 10 ni, ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian. Pertama, faham tentang konsep dan juga perbezaan antara konsep dan juga pengertian perubahan dan juga inovasi. Inovasi bukan I, itu salah, ada kesilapan teknikal. Kemudian perubahan kurikulum bilik darjah macam mana, kemudian inovasi macam mana, dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan juga inovasi. Baik, yang ini sebenarnya topik ini sebenarnya adalah lanjutan dengan dengan topik KPF 4013 yang sesi lepas lah. Okey. Baik, ini dia punya hasil pembelajaran. Okey. Okey. Baik, kalau kita tengok pada gambar ni lah. Mana satu inovasi, mana satu perubahan. Mana perubahan, mana inovasi? Perubahan dari segi penggunaan botol. Botol kaca bertukar kepada botol plastik, tukar kepada stainless steel. Stainless steel. Kalau inovasi air dalam tu lah, Coca-Cola. Lepas tu zero, Coca-Cola zero. Yang dari ada gula, dia keluar buang gula macam tu. Inovasi dia. Alright, okay. So dengan kata lain, setuju? Yang lain setuju tak? Setuju. Setuju. Bagaimana? Setuju bahagian mana tu? Yang mana? Seperti aspek apa yang kau setuju? Aspek suara dia lantang ke, ataupun penerangan dia ke? Macam tu. Setuju yang mana?
Senyap dah. Perubahan Konsep perubahan dia. Perubahan yang mana tadi perubahan tadi, Kamal? daripada botol kaca ke tin. Okey. Yang itu, setuju itu perubahannya, betul Ha. Yang inovasi tadi? Inovasi contohnya dulu Coke warna hitam tu lah macam biasa, ada gula sugar semua. Sekarang dia ada zero, ada diet, ada vanilla. Alright, okay. So dalam konteks ni, yang itulah dikatakan sebagai inovasi lah Okey, betul. Konsep tu tadi dah betul lah, tepat lah. Berdasarkan kepada perubahan ini, gambar rajah ini sebenarnya boleh menunjukkan perbezaan antara perubahan dan juga inovasi. Okey, sama jugalah dalam pendidikan dalam kelas kita lah. Lagi berlakunya perubahan kurikulum secara total, lepas tu ada berlaku peningkatan baik yang elemen-elemen penambahan elemen baru yang diperkenalkan oleh kementerian. Kurikulum tak ubah, tetapi banyak perkenalkan elemen-elemen baru yang itulah dianggap sebagai inovasi. Namun begitu, yang penting sekali jangan lupa inovasi ini bertujuan untuk tingkatkan kualiti. Right, okay. Baik, of course kalau anda tengok dalam konteks ini, yang inilah kenapa dikatakan sebagai perbezaan gambar rajah van ini. Nanti kita boleh fokuskan ataupun kita boleh lihat dengan lebih jelas lah, dikatakan sebagai change. Change, kalau anda tengok ada changing. Apa maksud changing? Replacing not functional element. Buang mana yang keruh, buang mana-mana yang tak tepat tu ditukar terus. Okay, buang terus. Okay, but innovation ni implementation of basically new. Walaupun ada konsep baru kat sini dalam tu, tetapi sebenarnya dalam konteks ini bagi kita dalam pendidikan, elemen yang nak di-improve ataupun dimasukkan dalam innovation ini ialah kualiti. Dalam konteks kita, kualiti pengajaran pelajaran. Baik. Ada beberapa peringkat-peringkat yang penting dalam inovasi. Yang ini dari segi konsep pendekatan daripada kurikulum. Kalau anda tengok gambar rajah ni perubahan akan melibatkan perubahan secara total, keseluruhan elemen ataupun aspek dalam kurikulum. Itu dikatakan sebagai perubahan. Tetapi kalau dia bersifat selektif, contohnya dalam subjek bahasa Melayu ke, ataupun bersifat selektif, bersifat elemen-elemen tertentu ada berlakunya perubahan ataupun inovasi, dalam konteks ini bersifat selektif lah, maka ianya dianggap sebagai inovasi. Dia tidak melibatkan keseluruhan elemen inilah, keseluruhan aspek. Kalau secara holistik ataupun secara menyeluruh, itu dianggap sebagai perubahan lah. So yang ini daripada perspektif kurikulum, daripada perspektif kurikulum. So mungkin ada beberapa contoh, kalau katakanlah kita ambil mata pelajaran dalam mata pelajaran bahasa Melayu contohnya lah, bahasa Melayu contoh. Kalau kita ambil mata pelajaran bahasa Melayu, pengajaran bahasa tu masih lagi dikekalkan, sebab pengajaran tu, teknik pengajaran mesti ada elemen penggabung jalinan dan sebagainya. Tetapi yang dimasukkan dengan inovasi itu diinjek ataupun dimasukkan beberapa penggunaan elemen-elemen. Misalnya kalau dulu zaman saya dulu, tiba-tiba bila mengajar, sekarang ni tak fokus pada buku teks. Selain daripada buku teks, kita boleh gunakan akhbar, penggunaan keratan akhbar. Saya dulu belajar gunakan keratan akhbar. So, pengajaran menggunakan akhbar tu, penggunaan akhbar dalam bilik darjah tu dianggap sebagai inovasi. Okey? Dia bukan jadi mandatory, tetapi dia boleh dijadikan sebagai dianggap sebagai inovasi. Mandatory itu bermaksud kalau perlu dilakukan, semua orang nanti akan belajar gunakan surat khabar, tak ada. Yang ini dia bersifat selektif. So, itu satu contoh. Bagi anda pula dalam kelas, yang dikatakan sebagai inovasinya ialah anda mula menggunakan, bila anda belajar dulu, kalau saya tak silap, saya bukan setakat hanya menggunakan buku teks, buku teks, anda sudah mula menggunakan
bahan-bahan daripada internet. Nampak tak? Penggunaan internet ataupun penggunaan media massa ataupun penggunaan website-website tertentu dalam pengajaran-pengajaran itu dianggap sebagai inovasi. Okay? So inovasi zaman saya tak sama dengan inovasi zaman anda. Nampak tak? Tapi kaedahnya sama. Kaedah pengajaran guru masih sama. Nampak tak? Masa saya inovasinya ialah penggunaan akhbar dalam bilik darjah. Masa anda penggunaan internet ataupun penggunaan website-website tertentu dalam bilik darjah. Okey, yang itu dianggap sebagai inovasi. Baik, secara ringkas, perubahan ataupun inovasi dia bersifat selektif sikit. Alright, okay. Baik, next. Seterusnya, kita pergi pada berikutnya. Apakah perbezaan antara inovasi kurikulum dengan perubahan? Baik. Kalau penerangan ini, inovasi terbagi pada dua, sesuatu yang baru dan yang paling penting sekali ialah mesti mengubah sesuatu. Ubah sesuatu dari outcome dia, prosesnya ataupun strukturnya dan ada elemen penyelesaian masalah kat situ. Okey, kenapa kita selesaikan sesuatu masalah? Masalah apa yang kita selesaikan? Masalah kurang minat, masalah tak minat ke, masalah komunikasi murid ke, masalah penglibatan dengan luar ke, contohnya lah. Kalau boleh, inovasi tersebut akan menyelesaikan masalah dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Dengan kata lain, ya, sini yang saya katakan tadi, dalam konteks sekolah inovasi. Sekolah inovasi dihubungkan dengan peningkatan performan, peningkatan efisiensi, peningkatan produktiviti, peningkatan kualiti ataupun juga peningkatan kompetitif. So, dengan kata lain, inovasi adalah satu usaha yang biasanya dilakukan oleh individu-individu tertentu, panitia-panitia tertentu yang bersifat selektif dalam subjek-subjek yang tertentu. Faham Hanya nak meningkatkan kualiti masing-masing. Okey? Dia boleh berlaku di peringkat dalam bilik darjah sendiri ataupun dalam mengikut panitia-panitia tertentu. Right, okey? Dengan kata lain, inovasi dia ada kaitan dengan peningkatan kualiti. Secara ringkaslah, efisiensi, produktiviti, kualiti, kompetitif, semua ni boleh kita gabungkan dalam satu frasa yang dipanggil sebagai peningkatan kualiti. Okey, habis Saya rasa dah habis lah kot kuliah ni. Kalau baca yang lain-lain, bolehlah. Itu je lah konsep dia. Dengan inovasi kurikulum, guru akan mengajar mata pelajaran dengan sesuatu cara ataupun aktiviti yang baru. Memanglah, tak kisahlah. Perubahan pun baru, inovasi pun baru. Tetapi cuma dalam konteks ni, baru yang pertama adalah untuk meningkatkan kualiti. Yang lain tadi bukannya tak meningkatkan kualiti, tetapi dari sifat bidang-bidang yang tertentu. Katakanlah kalau saya dalam bahasa Melayu saja. Apa itu yang dianggap sebagai peningkatan. Kerana inovasi bahasa Melayu itu tak sama dengan inovasi yang boleh kita gunakan dalam pendidikan matematik contohnya. Okey. Okey. Right. Okey, yang ini sebenarnya akan ada dalam rukan. Yang ini banyak kali gambar rajah ni keluar. Faktor-faktor berlakunya perubahan kurikulum. Yang ini juga faktor-faktor kenapa berlakunya perubahan konsep dalam falsafah misalnya. Mengapa berlaku perubahan falsafah pendidikan ke apa dan sebagainya. Ini juga elemen-elemen yang boleh kita gunakan untuk perbincangan kita. Okay. Kenapa berlaku perubahan ataupun perubahan yang besar namanya perubahan, yang dalam tu kecil-kecil. Ini jangan lupa gambar rajah ni sangat penting. Besar, change, sikit-sikit. Dalam tu yang kecil-kecil tu, dipanggil yang bersifat selektif tu, dianggap sebagai innovation. Ini sangat penting. Untuk dalam aspek kurikulum lah. Kemudian satu lagi yang saya simpulkan, dia mesti ada. Kalau innovation ini berlaku pada diri kita. Kita boleh buat inovasi tetapi kita tak boleh nak buat perubahan secara total lah pada dalam pengajaran-pelajaran. Okay. Dan yang penting bagi kita buat inovasi dalam bilik darjah untuk meningkatkan kualiti-kualiti pengajaran kita, kualiti-kualiti yang ada dalam bilik darjah.
So itulah yang dikatakan sebagai elemen-elemen kenapa perlu ada perubahan dan juga kenapa ada dalam. Okay. Baik. So secara keseluruhan semua ni perubahan, sama ada perubahan ataupun change, adalah dipengaruhi oleh perkara-perkara berikut. Kerana kaedah, teknik, teknologi, masyarakat, budaya, sosial dan sebagainya, dan itulah yang menyebabkan berlakunya perubahan-perubahan. Sama ada inovasi atau perubahan itu secara total ataupun secara bersifat selektif. Ini faktor-faktor yang sama juga. Dulu kan kalau anda tengok dalam KPF pun kita ada bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari segi falsafah ke dan sebagainya. Inilah juga gambar ajar dia. Alright. Okey. Falsafah pun juga dipengaruhi elemen-elemen ini. Pemikiran, global, teknologi, ekonomi, sosial dan juga politik. Inilah yang menentukan hal tuju sesuatu kira-kira. Okay. Baik, ada soalan? Yang lain ni dia menjelaskan, memperincikan lagi benda-benda yang telah kita bincangkan tadilah. Elemen meningkatkan kualiti, elemen dalam innovation tu dia ada aspek penyelesaian masalah, membuat keputusan dan sebagainya. Okey. Baik. Selektif tu apa, Prof? Dia tak menyeluruh. Macam tadilah, contoh macam yang saya cakap tadilah, pengajaran bahasa Melayu tadi kan. Penggunaan akhbar di dalam bilik darjah. Faham tak? Hanya pengajaran bahasa Melayu saja menggunakan masa zaman saya dululah. Okey. Bila mengajar bahasa Melayu mesti gunakan akhbar ataupun majalah. Faham? Okey. Tapi subjek lain tak gunakan. Okey? Itu maksud terpilih, tertentulah. Dia macam mana cakap kan tadi dah bagi contoh Coca-Cola mesin basuh. Mana bukan semua lah kan? Bukan semua. Bukan semua. Alah kak, senang, aku tahu kau senang faham tentang kereta lah kau Facelift. Kereta sama macam tu juga. Tapi apa yang ubah? Spoiler lah, itulah, inilah, dan sebagainya. Kemudian tambah paling kalau ada sikit tambah eco dalam kereta tersebut. Faham tak? Yang benda tu, itulah dipanggilkan secara selektif. Innovation. Oh, selektif mana bahagian tertentu je. Pandai betul. Itulah dia. Bahagian-bahagian yang tertentu. Kalau bahasa Arab apa cakap? Bahasa Arab apa nak cakap? Khususiah. Khususiah Khususiah. Oh. Okey. Kalau bahasa Melayu khususlah. Okey, baik. Dapat Okey. Contoh ialah kalau kereta kenderaan, kau tengok kenderaan antara Inspira dengan apa Mitsubishi GT. Yang itu innovation ke ataupun change? Doktor. Perubahan. Pasal apa perubahan? Dia benda sama je. Cuma tukar brand. Tukar logo Jadi itu tak adalah perubahan, kosong, bukan perubahan, faham? Kosong. Tak ada apa-apa kat situ, tak ada perubahan, tak ada innovation pun tak ada, faham? Itu kosong. Macam itu nak panggil proton gunakan idea photostep. Yang katakan perubahan dulu, kalau anda pergi sana, kalau anda ingat, perubahan daripada proton saga kepada proton wira, faham Pada proton wira pergi pada Gen 2. Betul?
Ingat tak? Ingat. Okey, daripada Gen 2 terus pergi kepada barulah ada elemen persona lah, lepas tu daripada persona pergi kepada sekarang ni X70 lah, faham? Yang itu perubahan. Okey? Tetapi ada satu masa di mana proton dia ke belakang. Kau dah reka cipta barang-barang model-model baru. Yang apa tu Proton Neo dulu tu enjin orang kita design tu. Tiba-tiba bawa masuk tu kopi je. La ilaha illallah. Kan? Contohnya lah. Itu sebabnya kenapa berlakunya penurunan dalam kereta kebangsaan. Kan? Lama-lama dia guna balik. Dia tidak ada inovasi kat situ. Ingat tak dulu orang kereta proton memperkenalkan macam itulah, macam tukar logo je. Pada sekitar tahun 2010 sampai 2015, proton hanya tukar logo je. Contohlah. Contoh macam tadi lah, penggunaan kereta Lancer, Mitsubishi, tukar logo je jadi Inspira lah, Honda jadi Pronda lah, apa nama dan sebagainya pada masa itu. Itu sebabnya kita sebagai kat situ tak langsung tak ada inovasi, tak ada perubahan, tak ada. Kan? Apa nak ini? Padahal itulah sebabnya dia menyebabkan pada masa itulah konsep perubahan dan juga inovasi, kan? Kalau boleh kita kena sentiasa way forward lah. Okay? Sama juga dengan keadaan kita lah. Pada masa itu saya pun tak tahulah. Malaysia pada masa itu macam melangkah ke belakang. Dari segi ekonominya lah, dari segi pendidikannya pun sama juga. Cuba perasan, cuba tengok inovasi yang berlaku pada masa itu. Ya? Ada banyak benda-benda yang sepatutnya ada inovasi ataupun perubahan. Tetapi kalau kita setakat masih lagi stagnan itu, kita seolah-olah kita berserah. Tentu. Sama juga dalam pendidikan. Kalau boleh kita tentu sentiasa sama ada, paling rendah sekali kita melakukan inovasi. Okey? Yang itu yang perlu ada dalam KPD. Paling rendah perlu ada inovasi. Anda lah. Tugasan anda tu mesti ada inovasi. Okey? Kalau ada boleh buat change, kalau ada boleh buat perubahan, boleh, bagus. Tetapi pada peringkat anda hanya boleh buat inovasi saja. Okey? Baik. Ada soalan lain? Nak tanya? Baik, gambar rajam macam ni pun selalu ada dalam kita punya KPF. Okey, yang ini dicontoh bagaimana macam mana proses pengajaran pelajaran. Kalau anda tengok kebanyakan dalam ni lebih kepada inovasi lah, inovasi. Dia itu menggunakan pengajaran secara bestari lah, ataupun secara efektif lah, ataupun secara selektif lah. Okey. Okey. Baik, ada soalan? Kalau tak ada soalan, soalan bawah ni kena jawab. Penting ni. Jelas sekali ya. Okey. Yang ini skop-skop ataupun tahap yang ada dalam inovasi lah. Inovasi itu secara terpilih-pilih ya. Selektif ataupun session bahagian-bahagian tertentu dan dia tidak menyeluruh. Okey.
Jadi masa bila yang boleh di mana boleh dibuat di peringkat bilik darjah, sekolah, daerah dan sebagainya secara selektif. Tetapi kalau dah pergi kepada peringkat negara, bermakna dia akan menjadi lebih menyeluruh lah. Okey. Dan sekali lagi saya ingatkan bahawa kalau inovasi ni dia biasanya menyelesaikan masalah dan juga meningkatkan kualiti. Selesai masalah, tingkatkan kualiti. Itu yang paling penting sekali dalam innovation. Dalam inovasi lah. Baik. Sama juga kalau anda tengok lebih jelas lagi lah, inovasi sama ada benda tu inovasi ataupun perubahan, dia akan akan timbullah beberapa individu seperti inilah. Okey. Dia akan jadi sama ada innovators hanya 2.5%, kemudian early adopters, kemudian early majority, kemudian late majority, kemudian ada laggard. Okey. Biasanya kalau berlakunya sesuatu inovasi akan timbul perkara-perkara ini. Timbullah perkara-perkara ini iaitu innovators. Okey. Dan tunggu dan lihat, biasanya ada kat sini. Late majority. Tunggu dan lihat. Okey. Tengoklah kalau kat Malaysia ni bahagian aspek mana yang akan berlaku lah. Okey. Biasanya lah kalau boleh sama ada inovasi atau perubahan, kalau boleh kita berada kat sini lah. Kita berada dekat sini. Di bahagian yang garisan warna hijau ni lah. Kalau boleh lah. Jangan kita jadi orang yang lagat ni, orang yang berusaha untuk kekal dalam keadaan yang lama lah. Rasa dia lebih selesa. So ini inovasi gambar rajah oleh teori Carl Rogers yang menunjukkan keadaan manusia apabila berlakunya sesuatu inovasi. Baik. Itu sebabnya kalau anda perhatikan dekat sekolah-sekolah, guru-guru kita dia tidak mahu lagi ada setengah guru-guru yang dipanggil old timer lah, old timer tu macam-macam bayi-bayi saya lah, dia dah mula tak nak gunakan komputer, dia masih lagi kekal dengan penggunaan yang ujung ni lah. Tak boleh nak gunakan pengajaran secara hybrid kan, ataupun dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab masih lagi ada guru-guru yang macam itulah, dan itu dianggap sebagai lagats yang kekal selesa dengan keadaan perubahannya. Padahal sekarang ni dah berubah kepada penggunaan teknologi. Budak-budak pun pengajaran-pelajaran pun dah boleh mula menggunakan telefon misalnya lah kan, dalam bilik darjah. Tetapi masih lagi gunakan kekal beberapa orang dalam 16% dikatakan terdiri daripada golongan-golongan lagats yang masih lagi duduk dalam keadaan konteks yang lama lah. Alright, okay. Dan inilah perkara-perkara penting yang kita perlu fikirkanlah. Setiap kali berlakunya inovasi, di manakah kedudukan kita? Adakah kita berada dalam A, B, C ataupun E? Yang itu kita perlu buat keputusan kita sendirilah. Kalau boleh sentiasa berlaku saja sebarang inovasi, kalau boleh rebut segala peluang yang ada lah. Rebut peluang yang ada. Kalau tak boleh jadi innovators, jadilah sebagai golongan early adopters. Early adopters. Itu pentinglah. Sama juga dalam pengajaran pelajaran, kalau boleh, kalau kita sebagai seorang guru, kalau boleh, kita sentiasa create sesuatu yang inovasi dalam pengajaran pelajaran. Harapan saya ialah jangan anda mengajar sebagaimana cikgu anda mengajar. Okey? Kalau sebab apa? Cikgu anda tu mengajar sesuai dengan zaman dia. Kita pernah juga tengoklah macam bila kita masuk mengajar tu kan, kita dah tahu dah. Style dia mengajar begini-beginilah. Okey. Tetapi bila kita mengajar, kita masuk kelas kita dah katalah masa dia mengajar, cikgu kita tu mengajar kita, masa dia mengajar kita tu
kita dah tahu dah style dia kan. Katakanlah masa dia ajar kita. Alright, tetapi lepas tu bila kita masuk balik sekolah tu, kita tengok cikgu tu mengajar style yang sama juga, tidak ada perubahan. So dia berada dia dianggap sebagai golongan lagats sebagainya lah. Kalau boleh, kita sebagai seorang guru sekarang ni mengajar dengan menggunakan kaedah ataupun perkara-perkara yang diminati oleh zaman sekarang, individu zaman sekarang. Kalau anda tengoklah budak-budak zaman sekarang ni agak-agak dia apa? Apa yang dia suka? Teknologi. Teknologi yang macam mana? Ada banyak teknologi. Teknologi apa yang dia suka? Game. Apa yang dia suka? Apa ciri-ciri yang teknologi yang dia suka? Dia ada skrin, dia ada gambar, video bergerak. Mesti ada Permainan. Mesti ada permainan. Lagi apa lagi? Mesti ada game lagi. Game. So, apa yang ada zaman sekarang ni, itu yang perlu kita gunakan untuk jadi pengajaran pelajaran. Sekarang ni kalau katalah telefon, penggunaan WhatsApp tu, itu adalah merupakan benda-benda yang mereka minat, betul? Jadi, kena gunakan elemen-elemen tersebut sebagai apa? Sebagai apa? Medium, sebahagian daripada proses pengajaran-pelajaran. So, kalau kita gunakan elemen-elemen itu dianggap sebagai inovasi dalam pengajaran pembelajaran. Faham Baik, ada soalan? Faham? Faham. Jadi, harapan saya senang je. Kalau boleh, kau mengajar, janganlah gunakan style lagi. Sama lagi macam mana style ustazah kau ataupun cikgu-cikgu kita yang lama tu mengajar. Bukan kita nak menafikan dia punya tu, tetapi dari segi pendekatannya tak sesuai dengan zaman sekarang. Tak sesuai dengan zaman tu. Pada zaman kita sesuai, faham tak? Ataupun masa zaman saya dulu sesuai. Kalau dia cakap macam saya cakap sekarang ni lah, menggunakan beletih je, memang sesuai. Sebab apa? Kita tak dengar lain. Itu je yang kita boleh dapat maklumat. Hanya daripada mulut dia saja yang kita boleh dapat maklumat. Tetapi sekarang banyak benda lain, especially penggunaan telefon ni. Budak-budak tak nampak pula penggunaan telefon. Budak-budak, kau perasan tak? Budak-budak sekarang ni, bukan budak-budak lah, even anak-anak kita pun yang kecil-kecil tu kan, menangis je, ngek. Apa yang kau bagi? Bagi handphone. Bagi handphone. Bermaksud kalau bagi handphone apa? Senyap je kan? Tak adalah kacau budak ke apa dan sebagainya, dia akan fokus pada itu. Bermaksud sama juga dalam pengajaran pelajaran. Kalau dia kalau saya gunakan teknik yang saya buat sekarang ni, gunging bebel sana begini, kau ingat dia boleh tahan ke? Tak akan berjaya menarik minat murid. Faham? Jadi kita kena gunakan cara apa yang dia minat? Penggunaan telefon. Jadi inovasi pengajaran yang anda boleh buat ialah mengajar dengan menggunakan telefon. Sebab dia orang celik-celik mata je dah gunakan telefon. Faham? Jadi dalam konteks ni, kita kena kawal lah. Kita perlu ada idea untuk melakukan perubahan ataupun inovasi lah dalam pengajaran pelajaran. Boleh juga Baik. Cikgu. Baik. Ada soalan? Ada soalan sikit bro. Silakan. Ustaz. Macam zaman saya dulu, ataupun zaman kita dulu lah, kita punya biasanya ustazah sekolah petang ni kan macam ada yang garang-garang sikit kan. Jenis suka jeka-jeka, tempik-tempik kan. Betul. Jadi macam pendekatan macam tu, cikgu Prof rasa kalau zaman sekarang ni ada masa perlu ke ataupun memang dah tak perlu langsung dah untuk sisi garang seorang guru ni? Okey. Perlulah, perlu. Ada masa perlu digunakan. Tetapi tidaklah sepanjang masa kan? Tidaklah sepanjang masa. Boleh marah, boleh beritahu bahawa bagikan signal pada budak kita marah. Apa signal kita marah? Tanda-tanda kita marah kena beritahu bahawa kita ni pun cikgu. Cikgu ada perasaan juga macam mana. Kena beritahu. Apa signal yang kita marah? Tak adalah sampai
Boleh bebel, boleh. Tapi janganlah bebel daripada masuk kelas, daripada waktu apa minit pertama sampai habis kelas kering. Itulah kau ni kering. Tak boleh. Boleh bagi marah, tak ada masalah. Tapi lepas tu teruskanlah pengajaran pelajaran. Boleh Boleh, bukan tak ada boleh pun, boleh. Tak ada masalah. Sebab dia perlu tahu signal, kita perlu beritahu mereka yang kita rasa tidak puas hati. Itu kena ada, faham? Kena beritahu. Sebab kalau kita tak beritahu tanda-tanda yang kita tak puas hati, kita perlu balik memang perlu ada. Perlu ada macam tu. Terima kasih bang. Right. Masa-masa tertentu. Okey, ada soalan lain? Sembilan. Ada soalan lain? Alright, okay, ada soalan? Tak ada. Alright, okay. Kalau tak ada, lepas ni kita ada beberapa maklumat sikit lah berkaitan dengan saya kongsi dengan anda berkaitan dengan link untuk kuis petani petani kuis ada pukul 3 lah, pukul 3 kongsi kuis. Baik, untuk yang berikutnya saya rasa untuk tajuk 11, 12 dan sebagainya mungkin itu nanti anda akan bincangkan nantilah dengan rakan-rakan anda lah. Forum dah ada 5, saya pun nak tambah forum pun dah terlebih pula kan. So just maintain dengan forum yang ada, cuba jawab forum tersebut. Sebenarnya kalau saya punya teknik satu lagi lah untuk setiap bab tu, untuk kuliah 11 ni, kita analisis berdasarkan pada teori kepimpinan yang ada lah, berdasarkan pada teori kepimpinan yang ada. Okey. Baik, kalau macam tu untuk besok, macam mana tak apalah, tak payahlah. Kalau kena tanya, mesti tanya atau apa benda yang tak payah tu kan. Okey. Pertama saya share link untuk petani yang mana dia KPF Gerak. Ustazah Jumiza ada dalam ni? Datang ini? Ada Prof. Oh, okey.
Right, okay. Sekarang saya dah share link Link untuk apa tu? Link untuk Quiz. link untuk quiz Saya dah share link untuk quiz. Sekejap lagi nanti saya share sekejap lagi saya share template modul pula Boleh Boleh Prof. Boleh. Saya share template modul, so anda besok share saya share template modul petang ni, besok share dalam kumpulan, siapkanlah besok besok siapkan template modul tersebut. Boleh Maknanya tugasan kumpulan besok siap. Boleh? Boleh. Dia tak ada Esok kelas tak ada besok. pembentangan lah. Okey. Besok tak ada pembentangan. Pembentangan hanya lengkapkan modul tersebut. Boleh Macam mana cara dia kau carilah. Kau nak bincangkan Boleh. macam mana cara dia sebenarnya. Sebenarnya template tu kau boleh dapat daripada kumpulan lain. Tapi tak apalah, saya share dengan awak lah kejap lagi Kang. Alright, okay. Jadi besok Ahad pukul 12 semua kumpulan kena uploadkan hasil dia ke dalam forum nombor berapa Saya ada tulis kat situ forum nombor berikut dah. Forum pembentangan. Ada kat situ ada tulis pembentangan kan? Ada. Forum pembentangan. Jadi nanti kita ada 9 kumpulan. So based on template yang ada, soalan-soalan yang ada dalam template yang disediakan oleh penyelaras, isi dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kurikulum yang ada dalam tu, sila masukkan dalam tersebut. Lepas tu upload dalam forum. Boleh Boleh Prof. Okey. Seorang juga upload, Prof. Apa dia? Seorang je kan upload. Maksudnya satu so- kumpulan, satu wakil. Betul, satu kumpulan satu wakil. Tapi jangan lupa dalam template tu kau tulislah nama ahli-ahli kumpulan kau, faham? Okey. Dalam forum tu tulis nama ahli dia siapa kan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 1 jangan tulis kumpulan 1 je. Tulis nama ahli dia kan. Boleh Boleh, insyaAllah. Right, okay. So itu saja. Ada soalan? Untuk tajuk 11 dengan tajuk 12 tu dia berkaitan dengan pengetua kita lah, pengetua. Kalau saya, kalau pertemuan kita ni kan saya dah suruh awak buat apa tau? Tulis cerita tentang pengetua anda, lepas tu kaitkan pengalaman dia, tepat tengoklah sama ada dia menepati apakah ciri-ciri dia yang ada dalam kuliah 11. Itu sebenarnya yang patutnya buat besok. Senang, bagus juga itu benda tu. Tapi ialah ada beberapa teknikal kan. Tak boleh lah saya nak buat itu. Untuk kuliah 11 tu dia ada aktiviti yang saya sediakan, iaitu awak kena tulis menceritakan ceritakan tentang ciri-ciri yang ada pada guru besar anda tu, cerita. Lepas tu daripada cerita anda tu nanti lihat apakah kriteria ciri-ciri kepimpinan yang ada pada dia sebagai ketua dan juga pemimpin kurikulum di sekolah. Okey, itu adalah bukan tajuk nombor 11 dan juga tajuk 12. Dan jangan lupa tajuk kurikulum kepimpinan ini dia keluar dalam soalan peperiksaan akhir, pentadbiran akhir. Pentadbiran akhir itu boleh anda refer kepada topik yang lain nanti dah. Alright, okey. So itu saja perjumpaan kita. Ada soalan? Tak ada Prof, So, saya nak sekejap Prof. Ha. Prof, kan modul tu pembentangan kan satu Prof kata upload dekat forum. Lepas saya cek tadi dekat My Guru, boleh tak bila dah siap modul tu upload dalam tugasan kumpulan dekat dalam bahagian assignment? Boleh terus upload? Ya. Boleh. Dah siap nantilah, faham? Dah kemas kini, faham? Untuk besok saya nak tengok setakat mana kau aja yang upload, faham tak? Faham. Yang complete set tu, yang dah betul refine balik, perbaiki, dah tengok contoh-contoh rakan-rakan mana yang contoh dia buat ni saya nak tirulah macam tu.
contoh dia buat, bukan apa yang dia buat saya nak tiru, faham? Faham Faham. So, dalam forum kita kongsi ilmu, kongsi maklumat. Dalam yang itu ialah hasil kerja yang terakhir. Kalau yang terbaik sekali ialah kalau dalam tu ada rujukan-rujukan tertentu, masukkan maklumat-maklumat. Jangan maklumat yang sama saja yang ada dalam buku, modul ke apa dan sebagainya. Kalau ada, kalau boleh, maklumat yang anda kongsi tu adalah maklumat-maklumat yang mungkin tak jumpa pada buku-buku yang lain ataupun mungkin tak ada dalam nota kita, tetapi sebagai tambahan additional, dan berilah link yang sesuai dengan topik tersebut. Okey? Okey, Prof. Terima kasih. Okay. Tapi jangan lupa jangan kau copy bulat-bulat daripada kumpulan sebelah. Tak. Kena buat dalam kumpulan bincang, faham sebab apa tu, saya dengan Cik Azli sentiasa berurusan dan saling tengok-tengok tugasan-tugasan contoh. Alright, okey. Itu saja. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan besar. Apa dia? Kuis ni boleh jawab sekarang ke? Kuis tu pukul 3 lah jawab nanti Alright. Okay Okay. Alright, okay, itu saja. Dan tengoklah kalau ada rezeki pertemuan kita yang single tu, nanti kita jumpa dekat Tash ke dan tengoklah, ataupun saja saya buat lawatan pergi sana, tengoklah. Tapi kemungkinan besar tak ada pertemuan lah. Kemungkinan besar tak ada pertemuan. Tapi kau jangan terperanjat, aku datang tengok kau siapa ni, budak-budak ni semua ni. Alright, okay. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.